Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung semula dengan video kedua untuk bab hukum linear matematik tambahan tingkatan 5. Sebelum ini kita sudah belajar bagaimana untuk mencari persamaan satu garisan lurus penyelesaian terbaik apabila data diberikan. Data untuk X dan Y diberikan. Tapi kita akan belajar pula untuk menggunakan graf untuk mencari nilai X dan Y apabila salah satu daripada pemboleh ubah diberi. Untuk contoh yang ini, kita juga diberi satu jadual hasil daripada satu eksperimen. Kita akan menggunakan data yang diberi ini untuk melukis satu garis lurus penyelesaian terbaik dan menganalisa menggunakan graf ini. Jadi kita lihat contoh ini. Jadual di bawah didapati hasil daripada ukuran nilai X dan Y seperti jadual yang diberi. Aktiviti yang pertama untuk plot graf Y lawan X dan lukis garis lurus penyelesaian terbaik. Jadi murid-murid perlu ambil satu lagi kertas graf dan kita lakukannya bersama. Nombor 2, menggunakan graf yang telah kita hasilkan itu, graf yang telah kita plotkan, kita cuba cari nilai Y jika X adalah 1.8 dan juga X bersamaan tolak 0.7. Okay. Kita mencari nilai Y apabila X diberi. Dan untuk aktiviti yang ketiga, kita mencari X jika Y 6.8. Jadi mari kita lakukan bersama. Saya nak pergi semula kepada saya punya Microsoft OneNote. Okey, ini kertas graf saya. Jadualnya pun telah saya pindahkan ke Microsoft OneNote. Mari kita lakukannya bersama ya. Murid-murid mungkin nak menggunakan skala yang lebih sesuai untuk graf paper, untuk kertas graf murid-murid, sebab saya lakukan ini menggunakan skala yang saya lakukan ini kerana saya nak memuatkannya kepada skrin komputer saya supaya mudah untuk dilihat melalui YouTube. Okey, kita lihat sekarang. X 0.5, Y 2.6. Jadi tidak muat skrin. Ini X. Mari saya lakukan sedikit perubahan ya. Okey, itu akan memberikan saya sedikit ruang untuk saya tunjukkan graf saya. Untuk X 0.5, Y 2.6. Kita lihat sini X 1 jadi 0.5. Sekejap ya. Saya gunakan dakwat biru atau hitam. Sini 0.5, X 0.5, 2.6, sini 3 dari 2.6 adalah di sini ya. Mari saya perbaiki sedikit. Sekali lagi 0.5, 2.6. Okey. 1.5 di sini antara 1 dan 2, 3.99 atau 4 lah. Kita bundarkanlah saja. Kurang cantik ya. Okey. 2.3 dan 5.22. 5.2 di sini. Okey. X 3.2 3.2 dan Y 6.18. 6.2 lah ya. 3.2 6.2 6.2. X 4.5 dan Y 7.38 ataupun 7.4 lah. 4.5 7.4. Okey. Kita boleh lihat
graf ini mungkin tidak begitu lurus susunan titik-titik yang telah kita dapati, tetapi mari kita periksa semula sama ada kita dapat ini dengan betul 0.5, 2.6, ya betul, 1.5 dan 3.99 ataupun 4. Saya nak perbaiki sedikit. Okey, saya lakukannya semula 3.99, mungkin di bawah sedikit saja ya. Okey, 2.3, okey, 2.3 betul, dan 5.22, yes, cantik. 3.2 untuk X, okey betul, dan 6.18. Okey, 6.2. Saya nak pindah sedikit supaya dia ke bawah sedikit saja lagi 3.2, 6.18. Oh. Okey. Alright. Dan 4.5 untuk X, Y 7.38. Okey. Saya puas hati. Mari kita lukis garis lurus penyesuaian terbaik. Gunakan garis lurus berwarna hijau. Okey, kita cuba ini dulu ya. Saya sengaja extend dia sedikit ya. Okey, ini belum cantik lagi. Belum memuaskan. Oops. Okey, garis sekarang ni melalui 3 titik. Tetapi tidak melalui titik yang ketiga dan yang kelima. Titik kelima agak jauh sedikit ke bawah. Kurang cantik saya lihat semula data saya ya. Mungkin saya nak perbaiki sedikit lagi sedikit saja lagi. Graf ini, garisan lurus. Okey. Okey, saya rasa inilah yang terbaik dalam senario yang agak tidak baik kerana poin yang kelima agak jauh ketinggalan agak jauh ke bawah berbandingkan dengan poin yang ketiga, titik yang ketiga hanya sedikit saja ke atas. Tetapi garisan lurus ini melalui 3 titik yang lain secara tepatnya melalui 3 titik, iaitu titik pertama, kedua dan titik keempat. Okay, jadi saya kira untuk eksperimen ini, inilah dia garis lurus penyesuaian terbaik. Jadi kita lihat apa yang seterusnya. Okay, seterusnya ada pada graf tersebut, cari nilai Y jika X adalah 1.8. X 1.8. Jadi kita lihat 1.8 iaitu di sini. Saya gunakan dawat merah kali ini 1.8 di sini Okey, kita lihat. Okey. Jadi ini dia poinnya
1.8 bermakna Y sekarang adalah 4.4. Ya. Okey, kerana ini 5 sini 5, jadi itu adalah 4.4. Jadi kita update di sini. Jika X bersamaan dengan 1.8, Y adalah 4.4. Okey, seterusnya, sekiranya X adalah tolak 0.7. Tolak 0.7 di sini ya. Okey. Di sini, iaitu tidak sampai 1 lagi ya, iaitu adalah 0.9. Ya, mari kita update di sini. Jika X adalah bersamaan tolak 0.7, Y adalah 0.9. Okey, jawapan murid-murid mungkin sedikit berlainan. Jadi jika sama dengan jawapan saya, baik. Tetapi sekiranya lari sedikit tidak mengapa. 0.1 lari tak mengapa. Masih lagi di dalam allowable gap ataupun di dalam perbezaan yang masih dibenarkan. Kerana saya ingin ulangi, garis lurus penyusun terbaik ini agak subjektif. Kita telah pun melakukan satu garis lurus penyusun terbaik. Kemungkinan murid-murid dapat sedikit kelainan kerana variance ataupun perbezaan dalam meletakkan titik-titik tadi, ataupun apabila kita cuba untuk align kita punya pembaris itu dan membuat garisan, mungkin dia agak lain sedikit. Jadi tidak mengapa sekiranya jawapan yang didapati agak berlainan dengan apa yang telah saya paparkan di sini. Okey, seterusnya, jika Y adalah 6.8. Jika Y adalah 6.8, 6.8 adalah di sini. Okey, kita trace. Okey, di sini ya. Kita bawa di bawah 3.5. Okey, 3.5 itu jawapan dia ya. Jika Y adalah 6.8, X adalah 3.5. Okey, itu jawapan dia. Jadi selesai sudah dengan aktiviti untuk contoh yang diberikan di sini ya. Jadi sekiranya murid-murid melakukan eksperimen fizik ataupun chemistry, jadi boleh menggunakan skill yang telah kita pelajari sebentar tadi untuk menganalisa graf hasil daripada eksperimen. Walaupun data mempunyai range, range yang berlainan daripada apa yang diminta di sini, kita masih boleh menggunakan graf yang telah kita dapati untuk mendapatkan nilai Y untuk sekiranya X adalah bernilai jauh lari daripada daripada range daripada uji kaji kita. Jadi kita review semula graf yang telah kita dapati sebentar tadi ya. Cuba kita lihat ya. Kita telah diberi 5 points ya daripada okay, saya akan melukis sedikit ya. Point kita dari sini ke sini saja ya. Dan kita telah dapati kita boleh mencari nilai X dan Y di dalam range yang diberi, iaitu apa yang kita dapati di sini 2 point sebentar tadi. Ini kita namakan sebagai interpolasi.
Sekiranya kita mau mencari satu nilai di luar daripada range eksperimen, jadi contohnya di sini sebentar tadi, iaitu untuk nilai X tolak 0.7. Jadi ini dipanggil ekstrapolasi. Alright. Interpolasi mungkin data hasil daripada analisa mungkin dah lebih tepat daripada ekstrapolasi. Ekstrapolasi sekiranya kita ekstrapolat agak berdekatan dengan range, kemungkinan kita boleh dapat satu jawapan yang paling yang elok, jawapan yang reliable. Tetapi sekiranya kita extrapolate jauh daripada range eksperimen, maka kita punya jawapan mungkin tidak lagi reliable, tidak boleh sangat bergantung kepada jawapan telah diberi. Jadi ini satu tool, satu cara untuk kita membuat eksperimen dan membuat interpolasi dan ekstrapolasi. Soalan sebegini akan banyak keluar di dalam peperiksaan matematik tambahan. Jadi murid-murid perlu memahaminya dengan betul-betul secara menyeluruh. Sekiranya ada masalah apa-apa, tidak faham, boleh bertanya kepada saya melalui Facebook saya. Okey, kita pergi kepada contoh yang berikutnya. Mencari nilai pemboleh ubah daripada persamaan garis lurus penyesuaian terbaik. Okey, contoh yang terbaru, contoh sekarang ni, sekiranya kita diberi 2 titik. Kita lihat di sini, 2 titik koordinat telah diberi. Kita boleh menggunakan maklumat ini untuk mencari persamaan garis lurus penyesuaian terbaik, iaitu aktiviti kita yang pertama. Tetapi kita perlu mendapatkan paling kurang 2 koordinat, 2 atau lebih. Sekiranya kita dapat 1 koordinat, kita tidak boleh mencari persamaan untuk garis lurus itu. Dan yang kedua, kita menganalisa graf tersebut untuk mencari nilai Y sekiranya X adalah 8 dan mencari nilai X sekiranya Y adalah 15 dengan menggunakan persamaan garis lurus penyesuaian terbaik itu. Jadi mari kita lakukan yang bersama. Jadi untuk contoh ini kita akan sekali lagi menggunakan format untuk garis lurus, iaitu Y bersama dengan M X campur C. Ingat lagi, M adalah gradient ataupun kecerunan. Kita telah pun review, tetapi saya nak sekali lagi memberitahu. Dan C adalah pemintas Y. Okey, mari kita mulakan. Okey, macam mana kita nak mencari nilai M? M menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, sekiranya ini adalah X2Y2 dan ini adalah X1Y1. Jadi kita boleh gunakan koordinat yang diberi. Jadi M adalah bersamaan dengan 7 tolak 3. Di mana saya dapat 7 daripada Y2. Ini 7. Dan ini Y1. Bahagi X2 iaitu 3 tolak X1, X2 3, X1 adalah 5. Jadi M adalah bersama dengan 4 per 2 tolak 2. Jadi ini adalah tolak 2. Jadi bersamaan dengan tolak 2. Okey, jadi itu nilai M. Untuk C,
pemintas Y. Tetapi kita ada masalah sikit di sini sebab range di dalam graf ini, kita tidak boleh melihat garis lurus itu memintas paksi Y. Jadi kita tidak dapat menggunakan kita tidak dapat langsung menggunakan graf ini untuk mencari pemintas Y. Tetapi jangan risau, kita ada satu lagi cara. Kita boleh pilih salah satu daripada koordinat ini, sama ada koordinat A ataupun koordinat B, dan kita menggantikan di dalam persamaan garis lurus, iaitu Y bersama dengan MX. Sekarang M sudah kita ketahui, iaitu tolak 2 X campur C. Kita pilih salah satu daripada titik itu, kita gantikan nilai X dan Y, dan kita akan dapati nilai C. Kita lakukannya sekarang. Ini untuk penyelesaian nombor 1. Pada pada koordinat A 5, 3, X adalah 5 dan Y adalah 3. Kita gantikan dimasukkan ke dalam persamaan 1, ya. Jadi Y adalah 3. Jadi 3 persamaan tolak 2. X adalah 5 campur C. Jadi 3 ada persamaan tolak 2 dengan tolak 5 persamaan tolak 10 campur C. Jadi C jadi sekiranya kita pindahkan tolak 10 ke kiri, dia akan menjadi tambah 10. Jadi C adalah bersamaan dengan 3 tambah 10, iaitu 13. Jadi sekarang kita sudah dapat persamaan untuk garis lurus, iaitu Y bersamaan dengan tolak 2X campur 13. Ya, itu dia jawapan untuk masalah yang pertama, aktiviti yang pertama. Kita juga boleh mencuba dengan menggunakan koordinat koordinat B, iaitu koordinat 37. Kita akan mendapatkan jawapan yang sama juga, ya. Murid-murid boleh cuba sendiri, ya. Saya ingin selesaikan permasalahan nombor 2 sekarang, ya. Untuk nombor 2, jika X adalah 8, apakah nilai Y? Jadi kita menggunakan persamaan yang baru kita dapat tadi, iaitu persamaan nombor 2, ya. Jadi Y adalah tolak 2 darab dengan 8 campur 13, iaitu bersama dengan tolak 16 campur 13, iaitu tolak 3. Itu jawapan, ya. Dan seterusnya, lihat sekiranya Y 15 pula, ya. Jika Y bersama dengan 15, jadi Y adalah 15 bersama dengan tolak 2X campur 13. Okay, saya nak pindahkan tolak 2X ke kiri, dia akan menjadi 2X, positif, dan 15 ke kanan akan menjadi tolak 15. Jadi hasilnya ialah 2X bersama dengan 13 tolak 15, iaitu tolak 2, ya. Jadi kita bahagikan dengan 2 di kedua-dua belah. Jadi jawapannya X adalah bersama dengan tolak 1. Jadi inilah jawapannya, ya. Jadi kita telah pun selesai. Kita telah pun dapat menyelesaikan 2 contoh untuk garis lurus penyusunan terbaik.
Kita akan bertemu semula di dalam video yang ketiga. Di dalam video ketiga nanti kita akan belajar mengenai hubungan yang tidak linear. Bagaimana kita hendak menukarnya kepada bentuk yang linear. Jadi untuk ini saja, kita akan bertemu lagi di video yang ketiga. Assalamualaikum dan salam sejahtera.